datang kembali ke channel saya The Late Bloomer. Kali ini saya akan berkongsi dengan anda 4 lagi kesilapan keuangan yang saya lakukan, di mana jika anda ada menyaksikan episod yang sebelum ini, episod my first financial mistakes 3, my second financial mistakes pun saya nyatakan 3 juga, dan untuk yang kali ini my third episode of financial mistakes 4. Jadi menjadikan kesemuanya 10 kesilapan keuangan yang saya lakukan sebelum ini. Tanpa berlengah masa, yang ke-7 kesilapan keuangan yang ke-7 yang saya lakukan adalah saya berada di satu tempat kerja yang dikira sebagai dead end job kerana incrementnya sedikit, tahun ke tahun pun tak banyak increment, which was in my case 5 tahun di Malaysia Airlines. Increment basicnya sangat sedikit. 5 tahun berikutnya adalah dari Yamaha Music. Increment dari tahun ke tahun pun sangat sedikit juga. No complain, kerana itu adalah bidang pekerjaan yang saya ceburi. Tapi saya tiada membuat side income ataupun tak ada matlamat nak cari kerja yang memberi income yang lebih lah. Limitationnya mungkin kerana saya dari segi kekangan education background. Jadi itu yang ke-7, kerana berada di orang kata dead end job lah, increment yang sedikit. Yang ke-8 adalah saya ada membuat personal loan. Personal loan ini dibuat kerana hanya semata-mata payslip saya layak. Ini mungkin akibat dari kelemahan diri saya sendiri yang termakan kempen-kempen ataupun termakan ikut dengan advertisement dari pihak bank kebanyakannya, berkenaan personal loan. Jadi sebenarnya payslip kita layak. Payslip saya, payslip saya layak sekalipun, sebenarnya jika tidak ada keperluan, tak perlu pun buat personal loan tu. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah saya dikatakan sebagai living paycheck to paycheck. Maksudnya segala income pada bulan tersebut saya spend untuk apa yang patutlah, kan? Maknanya selain daripada komitmen bulanan, perbelanjaan harian, habis begitu sahaja. Paycheck to paycheck. Ada saving sedikit. Seperti saya ceritakan dalam my first episode, saving pun dibuat secara tetap, secara tidak tetap. Ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada pun, lepas tu pakai balik. Itu kesilapan yang dahululah, tiada saving yang tetap. Tapi untuk yang ke-9 ini, keseluruhan income saya dihabiskan begitu sahaja. Living paycheck to paycheck lah istilahnya. Yang ke-10 terakhir ni, ini agak sensitif, tapi sensitif dan subjektif. Untuk kes saya ni, saya tiada perbincangan tentang matlamat keuangan yang jelas dengan pasangan hidup saya pada ketika itu. Jadi maksudnya mungkin kita nyatakan apa keadaan hutang saya, keadaan hutang pasangan, ke mana hala tuju kita. Kalau kata dah beli, sepatutnya saya jot down lah matlamat keuangan yang dibincang bersama pasangan itu. Jadi bila kita jot down apa yang kita dah check, kita boleh tick off, kita boleh slash off apa yang masih belum dicapai, berapa lagi balance-nya dan berapa tempoh masa. Ini sangat crucial kerana berdasarkan statistik dari Jabatan Agama sekalipun, banyak pasangan yang berlaku perceraian kerana keuangan lah. Jadi itu yang ke-10, subjektif dan sensitif, tapi perlu saya nyatakan dan berkongsi. Kesilapan bagi saya, ini adalah kesilapan saya lah. Kesilapan saya gagal untuk mengadakan perbincangan yang jelas ataupun firm lah. Maksudnya standing keuangan masing-masing dan
seperti saya katakan tadi, perlu di jot down. Itu kesemuanya menjadikan ke-10 financial mistake saya. Saya harap jika anda menonton video ini, jika terdapat sebarang unsur-unsur nasihat ataupun motivasi ataupun teladan yang boleh diambil dari apa yang saya nyatakan ini, anda boleh like, share kepada kawan-kawan lain dan juga subscribe channel YouTube saya. Itu sahaja untuk kali ini, sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang, di mana mungkin saya akan cuba tanya beberapa tokoh-tokoh lain yang berjaya, apakah financial mistakes yang telah mereka lakukan dan bagaimana mereka overcome. Itu dalam perancangan saya, insya-Allah. Doakan saya berjaya menemu ramah sosok-sosok yang berjaya ini, sekiranya mendapat persetujuan lah. Dan tak ada apa lagi lah untuk video kali ini. Itu saja. Jadi 10 semuanya kesilapan keuangan yang saya lakukan. Mungkin jika anda juga ada melakukan kesilapan keuangan dan ingin berkongsi, boleh tinggalkan di ruangan komen. Nyatakan apakah kesilapan keuangan yang telah anda lakukan. Itu saja dahulu. Tentang how to overcome, bagaimana saya overcome, itu kita akan cerita di saya akan cerita di video yang lain lah. Okey, sekian, terima kasih.